Dah ikut ah. Okey. Ya. Tak boleh. Okey, boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan Muhammad Arif akan membentangkan dan berkongsi serba sedikit perbezaan KBSR dan KSSR yang meliputi pendidikan Islam. Okey. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR. Kurikulum ini bermatlamatkan penekanan utama kepada kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Ini merupakan asas pada awal perkembangan kanak-kanak dalam sesi sekolah rendah. Seterusnya ialah aspek yang terkandung dalam kemahiran asas 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan 4 operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Jika kemahiran asas 3M ni dapat dikuasai, dapat dilakukan oleh murid tersebut secara tidak langsung, kemahiran bertutur dia, mendengar dia kemahiran berfikir dia akan berkembang. Dia memula daripada membaca. Bila dia dah orang membaca, dia tahu apa yang nak disebut, apa yang nak kira, apa semua. Seterusnya ialah penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Yang ni mana setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mesti diterapkan nilai-nilai murni. Sebab kanak-kanak kan senang kalau kita nak bentuk dia, nak bagi dia. Kanak-kanak ni dia orang kata umpama kain putih. Cikgu-cikgu dari berapa yang perlu bila ajar dia terapkan nilai-nilai murni. Sebab guru-guru dari berapa adalah insan yang paling rapat dengan pelajar-pelajar dan kanak-kanak. Okey, bagi mata pelajaran agama Islam, pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus. Penekanan dan tumpuan KBSR ialah seperti kemahiran asas tadi, 3M, mengikuti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir, nilai merentas kurikulum, bahasa merentas kurikulum, patriotisme merentas kurikulum, serta strategi PDP yang bersama murid, penilaian penterusan dan pemulihan dan pengayaan. Ini adalah penekanan dan tumpuan bagi KBSR bagi pendidikan Islam. Kemahiran mendengar, menulis, bertutur macam menulis Jawi, mengeja Jawi, membaca tulisan Jawi atau membaca Al-Quran. Ini perlu, perkara seperti ini perlu diterapkan. Bila kita dapat terapkan bahasa ni secara tidak langsung, ni bahasa diorang ni akan merentas kurikulum, maksudnya dia lebih up to date, lebih bagus. Dia bukan hanya berfokus pada bahasa Melayu, tulisan Melayu atau tulisan Rumi saja. Okey, seterusnya Muhammad Arif. Okey, seterusnya adalah kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR. Okey, KSSR ni adalah satu transformasi pendidikan iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan, pengurusan kurikulum dan pengurusan kurikulum di sekolah. Yang mana KSSR ni adalah satu transformasi pendidikan ataupun kita katakan satu anjakan paradigma dalam pendidikan dalam kurikulum pendidikan sekolah rendah khususnya lah, iaitu yang mana KSSR ni bukanlah menggantikan KBSR, iaitu KSSR ni adalah dia tidak mengganti, seperti ini tidak mengganti, tapi dia adalah seiringan dengan KBSR, di mana KBSR masih ada dan KSSR ni dia menambah baik yang mana kekurangan yang ada pada KBSR, dan perkara ni dia seiring lah. Dia bukannya KBSR dihapuskan terus. Jadi KSSR ni dia mereka nak menambah baik lagi lah. Macam tu. Jadi KSSR ni membagikan mata pelajaran kepada tiga modul, iaitu modul teras, modul asas teras,
modul asas tema dan modul asas elektif. Okey. Ya, dan kita akan perhatikan ya, modul-modul ni dia merangkumi mata-mata pelajaran. Jadi modul asas teras ni merangkumi mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, pendidikan moral, matematik, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Yang mana yang untuk modul asas tema pula terdiri daripada dunia sains dan teknologi, Malaysia negaraku serta seni visual dan muzik. Manakala untuk modul elektif pula adalah pilihan bahasa Tamil, bahasa Cina atau bahasa Arab. Jadi pembahagian modul-modul ni dia lebih memudahkan guru tu sendiri untuk mengetahui di manakah kedudukan subjek-subjek. Macam dekat subjek-subjek yang perlu murid-murid untuk murid-murid pelajari lah. Macam untuk teras ni memang semua murid memang wajib ambil lah. Macam asas tema ni perlu juga, dan juga untuk elektif ni untuk macam kita sebagai agama Islam, untuk murid agama Islam memang kita perlu ambil bahasa Arab lah untuk sekolah rendahnya kan. Jadi bahasa Arab ni adalah satu permulaan untuk kanak-kanak masa mereka di sekolah rendah ni lah, supaya mereka dapat mengetahui asas-asas bahasa Arab ni sebelum mereka melangkah dengan lebih ke hadapan lagi. Sekurang-kurangnya mereka tahulah asas-asas bahasa Arab yang mudah, seperti kaifahaluka, perkataan-perkataan yang perlu dah kata fasih lah, supaya mereka lebih mudah untuk mempelajari di masa akan datang. Macam kaifahaluka, sabahal khair, itu kata-kata mudah ni perlulah selalu dipraktikkan kepada murid-murid. Sebab bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang boleh dikatakan penting bagi kita sebagai agama Islam, dan juga Malaysia ni memang tak ramai orang yang suka bahasa Arab ni. Dan tapi kalau kita ada bahasa Arab, dia satu kelebihan kepada kita. Walaupun memang orang kata susah, tapi dia tak susah, dia macam bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris pun mula-mula kita belajar pun susah, tapi lama-lama dia akan jadi mudah bila kita selalu sebut perkataan dan selalu mendengar perkataan tu. Jadi lama-lama tu kita akan mudah. Bila kita tak faham, kita akan buka kamus, kita cari, sama macam bahasa Inggeris. Kalau kita tak faham maksud tu, kita akan buka kamus dan cari. Jadi guru ni perlulah, kita sebagai bakal guru pendidikan Islam ni, kita juga perlu juga mengetahui bahasa Arab ni juga. Sebab yalah, pendidikan Islam dan juga bahasa Arab ni memang berkait rapat, dia bukannya asing-asing. Memang kalau macam kitab-kitab dulu pun dia bahasa Arab, bukan bahasa Jawi, bukan tulisan Jawi. Jadi perlulah juga guru dan juga murid tu saling perlu untuk mengetahui bahasa Arab ini. Seterusnya, okey, untuk KSSR ni dia membahagikan dua tahap, iaitu tahap 1 untuk sekolah rendah dan tahap 2. Okey, kita akan tengok ni dalam tahun 1 dan hingga tahun 3 ya. Itu akan terkumpul kepada penguasaan 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul, serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat ICT, perkembangan sosial emosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Jadi untuk tahap 1 ni dia menumpukan untuk 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Yang mana membaca ni kita kan nak mengajar Islam nanti, jadi membaca jawi. Itu adalah satu tugas untuk kita memastikan bahawa pelajar-pelajar ni dapat menguasai dapat menguasai jawi tu sebelum mereka ke tahap 2. Jadi maksudnya masa tahap 1 ni mereka dah pandai membaca sekurang-kurangnya, walaupun bukanlah teks yang panjang, macam teks yang pendek, tapi mereka dah boleh baca, dah mengenal huruf tu macam mana. Jadi kaedah-kaedah yang perlu kita lakukan untuk memudahkan murid-murid tahun 1 hingga tahun 3 ni, macam kita memberikan satu bentuk visual. Kita buat satu tayangan slide kat kelas kan. Kita menggunakan alat bantuan pelajar, iaitu projektor tu. Kita guna laptop, kita tunjukkan satu YouTube. Contohnya macam
YouTube tentang mengajar huruf hijaiyah. Contoh alif, ayam. Jadi murid-murid ni akan seronok. Jadi pembelajaran, suasana pembelajaran tu jadi seronok dan kita ulang-ulang balik, kita tanya dia alif apa? Alif ayam. Ba apa? Ba bola contoh. Jadi murid-murid ni akan lebih seronok, dia akan lebih mudah untuk faham perkara tentang huruf-huruf hijaiyah, mengenal. Kemudian menulis, kita perlu je apa, murid-murid ni perlulah menguasai, sekurang-kurangnya dah tahulah mengeja nama sendiri. Untuk tahun 1 hingga tahun 3, tahun 1 tu dah pandai eja nama sendiri dan menulis jawi tu dah kata dah pandai lah sikit-sikit walaupun bukanlah sepenuhnya, tapi dia dah sekurang-kurangnya dia dah tahu lah macam mana nak tulis perkataan bola. Jadi dia dah tahu lah cara-cara untuk kemudian mengira nombor dalam nombor kan. Kemudian menakul, kemudian maklumat ICT ni dah perlu, kemahiran asas tu dah ada lah. Macam contoh kita bawa murid-murid pergi rumah komputer untuk buka komputer, dia dah tahu lah untuk yang tahap 1 ni. Dia perkembangan sosial emosi dia pun dalam keadaan yang baik, kemudian kerohanian dia punya rohani dia dalam keadaan yang apa kata okey, tidak terlalu tidak terlalu emosi. Kita dapat memahami dia punya perasaan tu. Jadi untuk tahap yang kedua ni dia tahun 4 hingga tahun 6. Jadi dia masih sama, iaitu dia tertumpu kepada 4M tapi dia mengukuhkan lagi. Kalau yang pertama tadi dia untuk kita menguasai, tapi yang kedua ni tahap kedua ni kita nak mengukuhkan dan mengaplikasikan 4M tu. Iaitu yang membaca, menulis, mengira dan menakul tu kita nak aplikasikan, kita nak murid tu aplikasikan dalam kehidupan. Jadi yang kemudian kemahiran asas ICT, perkembangan sosial emosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. Jadi sama saja. Jadi yang aplikasikan membaca, menulis, mengira dan menakul ni di mana murid-murid tu dah kata dah hebat dalam membaca tu, dah membaca jawi kan. Kita sebagai bakal guru negeri Islam dah hebat lah membaca jawi ni, dah betul. Memang dah fasih, dah boleh dah faham lah. Jadi macam tahap 1 tu mungkin dia baru nak belajar membaca. Jadi tahap 2 ni dah fasih lah membaca tu. Kira kalau kita bagi satu buku jawi kat dia, dia dah boleh baca dengan lancar. Macam tu lah. Kemudian menulis pun macam dah tulis jawi tu dengan teks-teks yang lebih panjang, ataupun walaupun yang pertama tu mungkin kita baru nak mengajar, sebagai contoh kita bagi satu teks jawi, kemudian kita suruh murid salin. Dan yang tahap 2 ni kita dah boleh bagi, tak payah tunjuk teks kat dia. Contoh, sebagai contoh kita hanya cakap, untuk kita bercakap dan kita suruh murid tulis. Jadi dia dah pandai untuk eja tu. Macam tu lah. Okay. Okey. Terima kasih Muhammad Arif. Okey, seperti sedia maklum ni adalah perbezaan KBSR dan KSSR. Perbezaan dia bukan dia berubah terus. Dia maksud dia daripada KBSR ni dia transformasikan kepada KSSR seperti Muhammad Arif cakap. Dalam mereka bentuk kurikulum, KBSR ni punya jadi 3 bidang: komunikasi, manusia dan alam sekelilingnya, perkembangan diri individu. Manakala KSSR dia membasahkan 6 tunjang, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi, keterampilan diri. Okey. Manakala pada bahan kurikulum KBSR, dia adalah sukatan pelajaran. Huraian dia hanya pada sukatan pelajaran. Bahan kurikulum pula pada KSSR pula adalah document standard kurikulum. Okey, organisasi kurikulum KBSR adalah sama saja seperti yang Arif cakap. Tahap 1, 1, 2 dan 3 mata pelajaran teras dan wajib tambahan. Tahap kedua tahun 4, 5, 6 iaitu mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. Manakala KSSR adalah tahap 1, modul teras asas, modul teras tema, modul elektif. Tahap 2 pula tahun 4, 5, 6 mata pelajaran teras dan elektif.
Okay, KBSR ni dia memfokuskan pada 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Manakala KSSR adalah 4M. Dia menambah satu, baca, menulis, mengira dan menakul. Elemen yang ada pada KBSR adalah elemen kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Elemen manakala KSSR adalah elemen kreativiti dan inovasi. Keusahawanan dan teknologi maklumat. Maksudnya kat sini kreativiti dan inovasi maknanya dia mencipta benda yang baru, mengukuhkan. Mencipta benda baru supaya dia memperkukuhkan sesuatu kan. Sebenarnya ni hanya ringkasannya. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai guru pendidikan Islam perlu mengaplikasikan apa yang telah digariskan oleh kementerian dalam kurikulum yang telah disediakan, PSR dan KSSR. Kita ambil yang baru, kita perbaiki sambil rujuk yang lama supaya pembelajaran tu menjadi lebih berkesan. Macam saudara Arif cakap tadi, Jawi kan. Sekarang pun kalau Jawi ada yang tak tahu lagi baca sampai ke darjah 6, darjah 5 kan. Sepatutnya dia boleh macam saudara kata, sekurang-kurangnya darjah 3 tu dia dah boleh eja dah nama dia sendiri. Secara tidak langsung dia akan memberi kesan lah dalam pembelajaran dia, dalam hidup dia. Bila dia tahu Jawi kan, langsung kan tulisan Jawi ada terdapat dalam Al-Quran, dia akan mahir juga dalam ilmu-ilmu dalam ni dalam baca Al-Quran, baca Al-Quran. Okey, saudara Arif ada nak tambah sedikit sebagai penutup terakhir? Nak tambah sikit saja, iaitu tentang KSSR ni dia lebih menekankan kepada teknologi lah. Dia elemen-elemen dia tentang inovasi dan juga teknologi, yang mana murid-murid ni dah dah berjaya untuk menguasai teknologi yang terkini. Sebab sekarang ni kita tahu zaman dunia di hujung jari, jadi teknologi ni memang murid-murid ni dah tahu sebenarnya. Kita tengok pada zaman sekarang ni, masa saat dan ketika ini ni, iaitu murid tahun 1 dan juga tahun 2 sudah pandai mengendalikan gadget. Gadget macam ni kan, smartphone macam ni dah pandai. Walaupun kita tak ajar pun, dia tengok kita guna, kemudian dia ambil, kemudian dia terokor sendiri benda tu. Jadi dia pun dah tahu macam mana nak gunakan benda tu tanpa kita ajar pun, dia hanya melihat saja benda tu. Jadi sekarang ni sebenarnya seiring dengan KSSR ni yang pentingkan kepada sains dan juga teknologi. Tapi ada tetapi lah, iaitu teknologi macam-macam telefon pintar ni sebenarnya dia ada kesan dia. Dia ada kebaikan dan keburukan. Dia ada kelebihan dan keburukan lah. Contoh macam kelebihan ni memang kita mudah untuk mengakses internet, untuk kita cari internet. Jadi bila murid-murid ni dia dah pandai guna benda ni, smartphone ni, jadi dia mudah lah untuk cari bahan-bahan sendiri. Akan tetapi dia punya implikasi perkara yang buruk juga terdapat pada gadget ni lah. Kita sebagai guru pun perlu berikan nasihat kepada murid-murid agar menghadkan penggunaan gadget ni. Guna bila perlu saja untuk murid-murid yang di sekolah rendah ni kan. Kalau tak perlu guna pun. Jadi sebab murid-murid ni dia akan tak suka. Bila guna sekali ni dia akan seronok dan dia akan terus nak guna. Kadang-kadang dia bermain permainan video kat sini. Jadi masa-masa dia dengan pembelajaran tu akan berkurang. Dan seterusnya ibu bapa pun perlu untuk menghadkan waktu, sebab ibu bapa yang lebih dekat dengan murid-murid di rumah, jadi perlu menghadkan lah waktu mereka menggunakan smartphone ni. Saya rasa itu sahaja pada hari ini pembincangan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.